بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Sepenuh syukur dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, pada petang ini kita masih dapat terus berada dalam majlis ilmu, ditambah dalam bulan Ramadan ini. Tahniah kepada ahli jawatan kuasa masjid yang meneruskan majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis fadail, hadis Tirmizi, kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini akan digandakan 70 kali ganda. Jadi rugi kalau kita tangguhkan majlis ilmu dalam bulan Ramadan. Kita telah masuk ke fasa yang kedua daripada Ramadan. Awwaluhu rahmah, hadisun sahih ma rawahu al-Bukhari. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pertengahan ini Allah menjanjikan pengampunan, maghfirah. Sebab itu kalau boleh di tengah ini banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahajud, cuba untuk sempurnakan solat sunat taubat bulan Ramadan ini, di pertengahan ini, kerana Allah menjanjikan pengampunan. Pengampunan ini jangan kita anggap mudah. Satu yang sangat besar pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peluang yang Allah janjikan untuk kita. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan Allah cerita apa Nabi sebut dalam hadis, orang yang mati syahid itu dia berada di satu tempat yang indah, burung-burung berkicauan, buka hijab kita nampak yang indah. Itu gambaran pertama kita akan alam barzakh. Kalau nampak tu dah menakutkan, fama ba'dahu asyad, kata Nabi. Apa yang selepas itu lebih dahsyat lagi. Tapi kalau buka esok, nampaknya ya Allah, indahnya. Mungkin kawan kita yang saleh yang pergi dulu sedang gamit kita, mari seronok kat sini. Duduk apa kat Kuala Kangsar ni, contoh dah. Dia panggil, mari seronok kat sini. Kehidupan di sana dalam nikmat kubur. Subhanallah. Jadi yang akan menyumbang saat itu ialah pengampunan Allah, maghfirah Allah. Dan sekarang kita berada saat itu. Jadi puluhlah banyak-banyak. Waktu sahur itu kata Allah Ta'ala, وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ. Ketika waktu sahur itu, orang-orang saleh ini akan beristighfar. Jadi tuan-tuan boleh tertibkan ibadat kita ni, kita kena tertibkan dia. Nabi sebut banyak hadis, tapi kita tertibkan dia. Tuan-tuan bangun sahur, sebelum sahur tu sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud dulu 2 rakaat. Sembahyang taubat 2 rakaat. Sembahyang hajat 2 rakaat. Tutup balik dengan witir.
Maksudnya kita dah buat witir. Selepas tarawih kita dah buat witir. Ambil pandangan Sayyidina Abu Bakar, tak payah nak buat witir lah. Siapa nak ambil pandangan Sayyidina Uthman pun boleh juga. Dia sebelum semayang tahajud itu, dia sembahyang dulu naqdul witr, menggenapkan witir balik. Sebab tadi dia dah witir di tarawih, dia sembahyang usalli sunnata naqdil witr rakaatan, satu rakaat saja aku sembahyang sunat menggenapkan witir satu rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi dia dah genapkan balik witir tarawih dia tadi, baru dia sembahyang tadi. Saya tutup balik dengan witir. Jadi ij'alu akhir salatikum bil-lail al-witr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang diamalkan oleh Sayyidina Uthman. Tuan-tuan boleh pilih. Nak ambil Sayyidina Abu Bakar, selesai. Lepas tarawih itu kita witir. Baik. Lepas sebelum sahur itu kita tertibkan, kita akan istighfar 70 kali. Dalam surah Taubah Allah Ta'ala sebut 70 marratan, 70 kali. Tertibkan. 100 kali pun bagus, ada hadisnya. Jadi kita tiap-tiap sebelum sahur itu kita istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Saat 10 hari yang pertengahan ini Allah menjanjikan pengampunan atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia akan menyumbang saat kita akan ke barzakh nanti. Semua orang akan berada di pembaringan. Masuk yang cakap dulu. Semua orang akan berada di pembaringan. Saat penentu, saat ketika hijab dibuka. Mintalah pada Allah Ta'ala, bila dibuka itu kita nampak sesuatu yang indah di sana. Subhanallah. Selamatlah insya-Allah. Langkah pertama tu dah selamat. Tapi buka tengok Allah yang menanti di sana. Ketika itu habislah. Tak ada apa dah. Tak boleh lah. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Dia minta nak jadi tanah balik lah. Tak boleh lah. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sampai muka surat 10. Muka surat 10 ayat yang ke-9, kitab yang kita mengaji dalam kuliah maghrib. Firmanullah subhanahu wa ta'ala, Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Kita sentuh sikit hukum tajwid. Ayat ini kalau kita tengok ada 3 tempat nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu. Nun bersabdu ini, kata Syekh Zaidan Al-Aqarbawi, martabat dengung yang paling tinggi ialah sabdu. Nun sabdu dan mim sabdu. Jadi musim Ramadan ini kita bertadarus, jaga tajwid itu, jaga dengung ni. Kalau kawan kita baca tak betul, tegur. Itu baru makna tadarus. Tadarus ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warid dalam hadis sahih, Jibril akan datang mendengar, menyemak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebelah malam. Jibril akan datang dan semak bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi oleh demikian, tadarus ni dia mesti berlaku sama ada kita mendengar atau kita baca. 30 juzuk. Tapi kalau satu kumpulan baca 5 juzuk, kumpulan lain 5 juzuk pula, itu kurang tepat dari segi pelaksanaan tadarus. Tadarus dia mesti 30 juzuk. Dan jangan tuan-tuan terlepas. Jangan Ramadan ini pergi tuan-tuan tak khatam Al-Quran. Banyak rugi. Istimewanya Ramadan kerana turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Ayat yang qat'i, qat'iyatul zubur, qat'iyatul dilalah. Turunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jangan Ramadan ini meninggalkan kita tak khatam Al-Quran. Oh, rugi. Bacalah setiap malam 1 juzuk ke 1 juzuk setengah. Banyak diviralkan formula-formula lah. 1 hari baca selai, lepas subuh baca selai. InsyaAllah kita boleh khatam Al-Quran. Dan menjadi asar para sahabat mengadakan majlis khatam Al-Quran. Ibnu Abbas menyebut hadis Anas radhiyallahu anhuma, para sahabat bila habis baca Quran, dia akan buat majlis khatam Al-Quran. Al-Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Al-Azhar Al-Asbaq, dalam kutayib kecil dia tulis Fadlul Quran. Antara dia sebut ialah kelebihan khatam Al-Quran. Kalau tuan-tuan dijemput pergi majlis khatam Quran, pergi. Kata asar para sahabat, majlis khatam Al-Quran itu mustajab doa. Mustajab doa. Dan banyak kaifiat dia. Kami di Greek ada kaifiatnya, di Kuala ni pun mungkin ada kaifiatnya. Biasa dia sampai surah Ad-Duha tu, kita akan baca sampai tu. Habis saja An-Nas, that is the time. Masa tu kita angkat tangan dan berdoa. Lintaslah doa apa-apa pun. Mustajab doa. Baik. Jadi bila kita tadarus dalam bulan Ramadan ini, pastikan tajwidnya baik. Termasuklah hukum dengung ni ya. Kalau dengung tu pada nun dan mim, bagi kemas, kerana dia martabat dengung yang paling tinggi. Saya kalau jadi imam tarawih, dengung ni saya akan kemaskan betul-betul. Ingat malam ni jadi imam tarawih sini ya. Udah ada hair pula. Lain kali saya malu insya-Allah. Dah cerita kat Encik Nasir. Semalam di mana ada masjid-masjid yang saya pergi. Sebab dengung ini dia bernilai mukjizat. Sebab tu ilmu tajwid ni dia tauqifi dan dia bernilai mukjizat. Miracles kata orang Greek. Dia unik. Tonton tengok saya baca dengan dengung atau dengan tanpa dengung. Beza. Rabbana innaka jami'un nasi liyawm. Tak ada dengung ni, hilang keindahan. Betul tak? Hilang. Rabbana innaka jami'un
Bila ada dengung tu, indah bacaan dia. Sebab itu jaga dengung kita ya. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Berapa arah nun sabdu tu ya? Dengung. Ini satu lagi. Tu dengung. Kata guru kami boleh pergi sampai 3 harakat. 3 harakat kalau nun sabdu. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dengung. Jadi dengung ni bernilai dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan kita abaikan dengung kerana dia memberi kesan kepada kemukjizatan ayat Al-Quranul Karim. Baik, maksudnya ya Tuhan kami. Jadi ayat ni adalah doa. Ayat ni adalah doa sebenarnya. Dan kita boleh beramal dengan ayat yang sebelum ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Sampai habis baca pula ni. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi inna allaha la yukhliful mi'ad. Ini kita panggil doa ma'thur. Doa daripada Al-Quranul Karim sendiri. Doa daripada Quran, doa daripada hadis, ni doa yang ma'thur. Macam doa tarawih yang kita baca tu kan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa Nabi ajar tu. Doa Lailatul Qadr, hadis Aisyah. Malam Lailatul Qadar pun kita baca doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita dah duduk Ramadan ke-12 hari ni ya. Semalam kita baca juzuk 12. Malam ni kita baca juzuk 13. Seronok malam ni. Malam ni sambung surah Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Bila dah masuk ke hari ke-12 ni, Nabi sebut kita mendirikan Ramadan ini dengan 2 tadi, imanan wa ihtisaban. Naklah kita menginsafi. Tengok balik yang 11 hari yang lepas tu. Sentiasa kita tengok, koreksi. Ni nak pastikan Ramadan ini menuju klimaks. Ya, menuju puncak. Tak mau dari puncak turun ke bawah. Itu style Ramadan orang Malaysia. Orang Greek lah, orang Kuala Lumpur ya. Sama aja. Dia daripada selalunya orang Malaysia ni mula-mula semangat, lepas tu turun. Malam 27 udah ke mana tak tahu. Tarawih pun tak datang lah. Pandai pula bagi alasan SOP. Padahal SOP dah benar lah. Sepatutnya kita terus. Tahun ini kalau mengikut Syekh nukilan Syekh Muhammad bin Ismail Fatani, kitab Matla'al Badrin yang selalu kita baca tu, kita mula puasa hari Selasa. Berdasarkan pengalaman para ulama, ini tak ambil kira yang ijtihad para ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Ini pengalaman para ulama yang tiap-tiap tahun bertemu dengan Lailatul Qadar. Mereka berdasarkan kepada mula Ramadan tu hari apa. Ramadan tu mula hari apa.
mereka dapat berdasarkan pengalaman malam Lailatul Qadar akan berlaku bila. Kalau hari Selasa, Lailatul Qadar malam 27 tahun ni. Malam 27. Kalau Selasa dengan Jumaat, awal Ramadan, yaum Thulatha wal Jum'ah, maka Lailatul Qadar malam 27. Jadi malam 27 tahun ni lebihkanlah sikit ibadat kita. Rugi sangat-sangatlah. Ramadan ni peluang untuk kita. Saya seronok Ramadan tahun ni ya. Di ma'had saya tu, ya Allah, meriahnya, subhanallah. Seronok. Tahun lepas semua cuti duduk di rumah. Tahun ni alhamdulillah. Ya. Dengan iftarnya, dengan program itu, program ini, dalaman lah ya, dalaman. Seronok. Jadi malam 27 kalau boleh tahun ini kita bersiaplah untuk, kalau Arab memang malam 27 lah pun. Arab ni kami mengaji tanah Arab dulu. Kalau malam 27 ni kira usung tilang ke bantal lagi masjid. Bawa bantal pergi ke masjid. Tarawih ni, saya pernah bertarawih dengan guru kami tu, Syekh Ibrahim Rumana. Ni qari Jordan ni, qari Urduni. Jadi daripada Isyak tu sampai sahur tarawih. Boleh ke Kuala buat orang tu? Oh, tinggal imam kan? Amboi. Daripada start Isyak tu, tarawih dia baca panjang. Panjang. Saya ingat dekat berapa line baca. Berhenti tazkirah pula. Dekat setengah jam tazkirah. Masa tu lah tak ada Covid pula tu. Tapi kita di Perak tak boleh ya. Tak boleh buat macam tu. Pastikan tarawih habis. Ni titah tuanku kita. Lepas tu sambung lagi sampai sahur. Sampai sahur tarawih. Ada satu masjid di Indonesia, dalam tarawih dia tu dia khatam Quran. Dalam tarawih tu khatam Quran. Subhanallah, saya tak pernah rasa lagi macam tu. Di Mesir pun ada. Maknanya imam tu satu rakaat mungkin dia baca dekat-dekat satu juzuk. Dekat-dekat satu juzuk. Aish. Tak ada orang di sini kalau apa tu. 20 pun tak apa nak ada. Nanti saya sempat mari sini saya nak tengok. Minta maaf Saya imam Masjid Greek. Saya kalau jadi imam saya tak tengok belakang lah. Saya terus kan. Hari tu Masjid Greek ni dia ada record macam ni lah. Record. Saya pun tengok dalam Facebook. Tengok. 8 je. Tak ke mana pergi lah. Tinggal kira serah lah kat belakang. Tak apa nak kita sangka baik kan. Dia buat di rumah 20 tu. 12 lagi tu dia buat di rumah. Sangka baik. Ada ke apa tu? Ke habis 8 habis dia tu. Macam mana tarawih tuan-tuan? Tu yang tadi tu kita kena koreksi diri kita. Cek balik 12 hari ni. Ya, 12 hari Ramadan ini. Ihtisaban. Tarawih settle tak 20. Tahajud terlepas lagi. Kalau tak terlepas lagi setakat ni, kita menuju puncak. Kita menuju puncak untuk layak masuk dalam golongan itqun minan nar. Orang yang terpelihara daripada neraka Allah. Faman zuhziha 'anil nar.
Oi, baca ayat ini seronok dalam tarawih kan. Wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terlepas daripada neraka, masuklah dia ke syurga. Berjayalah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang kita, subhanallah. Tak tahulah orang tak nampak kelebihan Ramadan ini. Kesianlah kita tengok kat dia kesianlah rasanya. Kalau kita nampak, Allahu akbar. Kalau tahajud tak miss lagi ni. Setakat hari ke-12 ni tak miss lagi tahajud. Nanti bangun sahur kita tahajud dulu. Ada orang tanya saya di mana Lubuk Merbau ke di mana? Mana lebih baik Ustaz? 10 malam terakhir tu kita puluh betul. 20 malam yang pertama ni kita relax dulu. Relax dulu. Tak buat tahajud lagi. 10 sungguh kita puluh sungguh-sungguh. Saya kata Nabi SAW mengingatkan kita, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang berterusan walaupun sikit. Jadi pandangan saya daripada awal kita istiqamah. That is the best. Tak tinggal tahajud kita. Ya Allah. Agak-agaklah kira cara kita lah, cara congakkan kita lah. Kalau tuan-tuan tak tinggal tahajud, puan-puan tak tinggal tahajud, perempuan dia jawab balik, kami uzur Ustaz, macam mana? Tak apa, zikir. Orang uzur pun dapat kelebihan Lailatul Qadar kalau dia berzikir pada malam itu. Tuan-tuan bayangkan kalau tak tinggal tahajud sepanjang Ramadan ini, tuan-tuan dapat pahala tahajud Lailatul Qadar. Secara congakan kita confirm. Apapun Allah Maha mengetahui. Sebab Lailatul Qadar ni pasti ada dalam satu malam dalam bulan Ramadan. Apa sekalipun pandangan para ulama, akan ada satu malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan. Subhanallah. Rugilah siapa yang terlepas tahajud. Kita cek balik, koreksi balik 10 yang pertengahan ini. Apa yang kurang lagi, apa yang sahur kita terlepas ke tak. Ustaz, saya tak lalu lah makan sahur Ustaz. Kalau saya bangun pun saya tak boleh nak makan. Perut saya tak boleh. Lepas tu bila makan sahur? Saya makan pukul 12 Ustaz, sebelum tidur. Oh, saya kata itu bukan sahur tu. Itu makan nasi tengah malam namanya. Moral ni. Tak apa nak. Ada orang memang dia tak lalu. Saya pesan juga, Nabi pun tahu. Nabi kata walau jur'atun minal ma', walaupun segelas air, bangun sahur. Dia nilai dia bukannya makan, yalah makan tu satu yang dituntut lah. Baru falsafah Ramadan itu dia apa? Dia kemah. Saya tulis satu artikel panjang lah, bukan artikel, dekat-dekat nak jadi risalah lah. Puasa Ramadan satu ibadat yang unik. Tuan-tuan pergi kat website, tuan-tuan type puasa Ramadan satu ibadat yang unik. Salah satu uniknya Ramadan ini, dia tidak terlampau susah dan dia tidak terlampau senang. Adamut tafrid wal ifrat, kata guru kami Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Nak kata puasa Ramadan ini senang, tak juga, betul tak? Sekarang ya lah, tak apa. Pukul 1 tadi, baik jangan. Pukul 1 tadi, dia tengah. Dia tengah masa tu mencabar tu. Sekarang dah okey, betul tak? Sekarang dia dah okey dah. Badan kita mula mengambil lemak-lemak apa semua kan. Dia mula guna.
Jadi nak kata susah, tak juga, tak susah sangat. Sebab tu setengah agama puasa mereka sampai sehari suntuk. Yang ni tafrid, menyusahkan. Sebab tu Nabi suruh segera berbuka. Segera berbuka. Dan Nabi janjikan dalam hadis, waktu berbuka itu ada satu saat yang mustajab doa. Sebab tu Nabi suruh ta'jilul iftar. Ada beberapa pandangan. Ada yang kata 15 minit sebelum buka puasa tu waktu mustajab. Tapi bagi saya setuju dengan pandangan yang mengatakan bahawa saat yang mustajab itu ialah saat kita berbuka tu. Kalau tuan-tuan makan kurma makan sampai saja ke halkum ni, artinya kita telah berbuka puasa, itulah masanya. Lintaslah apa-apa dalam hati kita, hajat kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala. Sambil pejam mata sekejap ke, minta kepada Allah Ta'ala. Itu saat mustajab doa. Special untuk orang berbuka. Subhanallah. Kalau minum air ke apa ke, bila air sampai kat sini, itu masa yang mustajab doa. Tak payahlah angkat tangan pula kan. Buka puasa ramai, tiba-tiba dia seorang aja, ya Allah, terkejut habis orang lain. Kita dengan penuh keyakinan, kita lintah dalam hati apa-apa hajat, nakkan kesihatan, minta kepada Allah Ta'ala. Minta. Apa anak-anak ke, rezeki ke, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang sungguhlah Ramadan ini ya. Jadi mudah-mudahan 10 pertengahan ini masih rancak Ramadan kita. Terus kita pulun ibadat kita. Siapa boleh khatam Quran lebih daripada sekali, lagi baik. Kan? Lagi baik. Bayangkan yang di Indonesia tu, setiap tarawih dia khatam Quran. Tahu tarawih dia habis pukul apa? Habis dalam pukul 4.30 itu, terus sahur. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan semak balik. Begitu juga kesilapan, dosa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tadi saya tengok dalam satu viral ke, dia marah kat siapa tu, dia maki macam-macam. Dia maki. Dalam dia maki dia kata, aku ni puasa ni. Orang belum tahu. Aku ni puasa ni hang ni. Hang punya pasal habis puasa aku. Dan yang lagi maki tu pasal apa? Lidah kita, mata kita, telinga kita. Ingat balik apa yang dipesan oleh Imam Ghazali. Contoh bagi kita Imam Ghazali ni, dia tertibkan ibadat kita. Payah nak susun macam Imam Ghazali susun tu. Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, Ihya Ulumuddin, dia susun tu untuk kita. Panduan untuk kita. Nak sampai ke saumul khusus, khususil khusus, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita sampai malam raya. Pulun kita tu sampai malam raya. Kalau tuan-tuan tahajud tak tinggal sampai ke malam hari raya, secara congakannya dapatlah kita pahala Lailatul Qadar. Dapat insya-Allah. Dan kita akan dapat rasa beza dia selepas Ramadan nanti. Selepas Ramadan nanti kita akan dapat. Setiap orang akan rasalah habuan dia. Kalau dia mari kata, Ustaz, saya sebelum Ramadan macam ni, lepas Ramadan macam ni juga, tak ada rasa apa. Tahulah kita Ramadan dia tu kuranglah. Tapi kalau kita ada rasa beza. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut antara tanda ibadat kita itu
kita kata mencapai tahapnya ialah ada beza di antara sebelum dengan selepas. Ada beza. Macam haji kan, sebelum pergi haji dengan lepas pergi haji ada beza. Itulah mabrur. Ramadan, sebelum Ramadan dengan selepas Ramadan ada beza. Itulah maknanya Ramadan kita, Ramadan yang mubarak. Kalau tidak, Ramadan kita Ramadan al-murtabak. Dia ya mubarak, ya murtabak. Tu ya lah. Ni lepas ni nak pergi beli murtabak lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan ya. Seronok kuliah Ramadan ni. Dah 5.30 dah. Jadi kita tak sempat nak baca ni tafsirannya. Akhir sekali, mudah-mudahan ada kebaikan Ramadan yang kita tempuh ini, terus kita istiqamah ya, insya-Allah. Sedekah kita ya, sedekah kita. Kalau boleh biarlah hari-hari yang berlalu dalam bulan Ramadan ini ada sedekah yang kita buat, ada contribution. Kalau tidak pun duit wang ringgit, contribution dalam bentuk yang lain. Tak semestinya duit, kadang-kadang kita menyumbang ini dalam bentuk yang lain pun banyak. Ramadan ini menyuntik kita untuk melakukan sumbangan, pengorbanan. Jadi mudah-mudahan kesemuanya itu dihitung dengan amal salih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam masa yang singkat ini. Andainya ada kebaikan, ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Andainya ada kekurangan, kelemahan, terkasar bahasa, itu kelemahan saya sendiri. Mohon banyak kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhum.